Soalan seterusnya, Permatang. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 89. Terima kasih Yang Berhormat Permatang. Yang Berhormat Permatang bertanya mengenai permohonan anak istimewa Negeri Selangor, bagaimana ia diproses dan keberkesanannya. Tuan Speaker, ingin saya maklumkan bahawa program anak istimewa Selangor ini kita mulakan pada 2019 sebagai projek perintis yang ditadbir daripada pejabat jawatankuasa tetap kebajikan, ya, dan makna dia bermula di pejabat saya. Jadi setelah kita melaksanakan dan lebih memahami tentang permohonan-permohonan ini, pada tahun 2020 projek ini telah mula dilaksanakan oleh YAWAS, ya, pembayarannya dan sebagainya. Jadi peruntukan itu diletakkan di bawah YAWAS, tetapi pejabat saya dan saya sendiri masih lagi meneliti permohonan-permohonan tersebut kerana kita masih lagi di dalam proses penambahbaikan, ya. Untuk makluman Yang Berhormat Permatang, bantuan anak istimewa Selangor yang sekarang diproses di YAWAS mengambil masa lebih kurang 15 hingga 26 hari bekerja. Proses permohonan ANIS ini meliputi 3 fasa. Pertama, proses pendaftaran dan penyemakan permohonan ke dalam sistem yang dilaksanakan oleh YAWAS mengambil masa 3 hingga 5 hari bekerja dengan dokumen permohonan yang lengkap. Sekiranya dokumen permohonan tidak lengkap, borang permohonan akan dipulangkan semula kepada pihak Pusat Khidmat Masyarakat dan ini akan mengambil masa yang lebih lama bergantung kepada jangka masa dokumen dilengkapkan. Sebut harga, antara dokumen-dokumen yang diperlukan termasuklah sebut harga daripada pusat terapi, alat sokongan, ubat-ubatan dan nutrisi makanan daripada farmasi dan juga memerlukan pengesahan sama ada menggunakan surat rujukan daripada pegawai perubatan ataupun menggunakan kad OKU itu sendiri. Dalam fasa ini juga pemohon boleh menyemak permohonan yang telah didaftarkan dalam sistem dan status permohonan berjaya atau tidak berdasarkan syarat-syarat permohonan. Fasa 2, proses kelulusan adalah di pejabat saya, pengurusi tetap Jawatankuasa Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga sehingga 7 hingga 14 hari. Proses ini melibatkan penyemakan senarai pemohon yang layak berdasarkan kategori ketidakupayaan untuk kelulusan jumlah amaun yang perlu dibayar kepada penerima. Biasanya walaupun kita telah meluluskan prinsip maksimum sebanyak 5,000 seorang anak istimewa, namun oleh kerana ramainya yang memohon, maka biasanya kita hanya memberi 50% daripada permohonan mereka. Proses ketiga adalah proses seterusnya adalah fasa 3 ini pembayaran dibuat oleh pihak YAWAS secara elektronik fund transfer, ya, ke akaun penerima iaitu ibu bapanya dan dalam tempoh 5 hingga 7 hari bekerja. Ya, program bantuan khas anak istimewa Selangor ini telah mula kita laksanakan dengan peruntukan RM500,000, ya, dan program ini kita teruskan pada tahun 2020 dengan jumlah manfaat yang sama. Sehingga kini ada seramai 146 orang, itu daripada tahun 2020 permohonan, tahun 2019 291 telah diluluskan, ya. Dan secara keseluruhan program ini bukan sahaja dapat membantu golongan anak istimewa dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19, namun pelaksanaan program yang dilaksanakan berterusan secara tidak langsung menzahirkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap golongan istimewa ini selaras dengan objektif awal pelaksanaan program bantuan khas ANIS seperti berikut. Pertama, membantu meringankan tanggungan kos sara hidup, pemulihan dan pendidikan anak-anak OKU yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga yang memohon. Kedua, membantu meringankan beban ibu bapa penjaga anak-anak OKU bagi menanggung kos saringan ataupun kesihatan anak-anak OKU yang biasanya mengambil tempoh masa panjang di hospital kerajaan. Dan ketiga, membantu mengurangkan beban ibu bapa penjaga anak-anak OKU yang ingin membeli peralatan khas bagi tujuan pemulihan anak-anak OKU. Sekian, terima kasih. Si Jangkang.
Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Saya nak kepastian yang disebutkan oleh Exco tadi adalah surat rujukan boleh digunakan juga sebagai pembuktian permohonan. Cuma surat rujukan ni sampai kadang-kadang dia tak sampai kepada final diagnosis. Sebahagian besarnya adalah just a provisional diagnosis. Saya tak pasti sama ada itu mencukupi ataupun sebab ada permohonan-permohonan yang kadang-kadang sekadar provisional diagnosis ni tidak dapat digunakan pakai ataupun diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Sejangkang. Memang betul. Kadang-kadang bila ada kad OKU itu it helps, ya, ia membantu sangat kerana di situ sudah jelas bahawa proses diagnosis itu telah tamat. Masalah kita adalah apabila seperti yang biasa disebut oleh Yang Berhormat Sejangkang, mereka tidak mendaftar dan apabila mereka memohon bantuan, kita perlu surat rujukan. Biasanya surat rujukan yang diberi ini bukan sangat dalam bentuk diagnosis tetapi keperluan, ya, kerana biasanya itu sebabnya dokumentasi itu perlu diteliti oleh orang yang faham. Itu sebab pada peringkat awal saya sendiri melihatnya bila dia menjelaskan tentang kecacatan, masalah yang dah hadapi, yang penting kita itu adalah rujukan melalui keperluan. Misalnya keperluan alat peralatan tertentu dan sebagainya daripada pihak doktor ataupun pihak mereka yang berurusan dengan anak istimewa. Ya, ini yang kita perlukan dan memang kita perlu membuat verifikasi. Saya sendiri menelefon, ya, doktor ataupun pakar misalnya audiologisnya, juga speech therapy-nya, occupational therapy-nya untuk mendapat maklumat selanjutnya. Ya, jadi memang inilah proses yang kami sedang lalui dan di dalam penambahbaikan Yang Berhormat. Terima kasih.